السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته، كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Amma ba'du. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita meneruskan siri perbincangan kita dalam kuliah bersiri kita ini, membincangkan tentang Al-Quranul Karim, kalamullah. Kedudukannya dan kehebatannya, menerusi perbincangan yang dibawakan oleh Syekh Muhammad ibn Abdullah Diraz dalam kitab beliau An-Naba'ul Azim, perkhabaran teragung. Kita hari itu telah berjeda sebentar daripada membaca kitab ini kerana kita mengambil perbincangan asasi tentang Al-Quran, iaitulah kedudukan Al-Quran dalam akidah Islam itu sendiri, dan pandangan-pandangan ahli bid'ah dan jawapan-jawapan terhadap syubhat-syubhat mereka berkenaan dengan kedudukan Al-Quran. Jadi pada hari ini kita menyambung semula perbincangan kita dalam kitab An-Naba' Al-Azim. Pada sesi yang sebelumnya, kita telah pun memulakan perbincangan dalam Al-Bahth Al-Thani. Perbincangan pada isu yang kedua dalam kitab ini, iaitulah perkataan pengarang fi bayani masdaril Quran, pada menjelaskan sumber Al-Quran, daripada mana Quran ini datang. Wa ithbatu annahu min indillahi bilafzihi wa ma'nah, dan mengisbatkan bahawa ia datang daripada sisi Allah, lafaznya dan maknanya. Seperti mana akidah ahli sunnah wal jamaah, Quran kalamullah ghairu makhluk, hurufuhu wa ma'anih, hurufnya dan maknanya. Dan pada sesi yang lalu kita dah baca awal bantahan musannif rahimahullahu ta'ala, di mana pertamanya musannif memberitahu satu maklumat, dia membina argumentasinya pada apa yang telah disetujui oleh semua makhluk dalam alam ini, perkhabaran yang mutawatir bahawa Al-Quran ini datang dibawa oleh, kita mendengarnya menerusi pembacaan seorang lelaki Arab yang dilahirkan pada situasi membaca dan menulis bukanlah sesuatu yang mudah. Bahkan beliau sendiri bukanlah orang yang pandai membaca maupun boleh menulis. Bahkan dia seorang yang ummi, tidak tahu baca dan tidak tahu menulis. Dilahirkan di Mekah pada abad ke-6 Masihi, yang bernama Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib Al-Qurashi Al-Hashimi. Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib daripada Quraisy, daripada Bani Hashim. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alih. Dari sudut ini tidak ada khilaf dan perbincangan lagi bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sifatnya kita sebutkan tadi, dialah yang mendakwa dan menyeru manusia kepada ajaran yang terkandung dalam kitab namanya Al-Quran. Tetapi persoalan di sini, daripada mana lelaki yang bernama Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini memperolehi kitab yang begini agung, yang begini hebat, yang dibaca siang dan malam di seluruh pelosok bumi. Tidak ada saat dan waktu yang berjalan ketika ini melainkan senantiasa ada manusia yang membacanya, mentadabburnya, mempelajarinya, menghafaznya. Tidak ada mana-mana lagi kitab di muka bumi ini yang dihafaz dengan begitu teliti, ditulis dengan begitu cermat, dibaca dengan begitu
teratur selain daripada kitab ini. Daripada mana? Adakah ia datang daripada dirinya sendiri atau daripada guru yang mengajarkannya? Jikalau ia daripada guru, siapakah guru tersebut? Ini persoalan yang pertama. Kita refresh, kita recap dulu sebelum kita masuk pembacaan seterusnya. Kita dapati bila kita baca Al-Quran Al-Karim, rupa-rupanya dalam Al-Quran sendiri sudah datang penjelasan bahawa ia bukan rekaan Muhammad. Bukan Muhammad yang buat. Bahkan sebaliknya dalam Al-Quran menyatakan bahawa Muhammad SAW tidak ada campur tangan dalam penyusunan Al-Quran ini, melainkan sekadar dia memahami dan menghafaznya, menyampaikan semula, menjelaskan maksud dan tafsirannya, kemudian melaksanakan. Adapun dari segi asal susunannya bukan daripada dia. Sebaliknya dia diajarkan, dinyatakan kepadanya, diberikan kepadanya bahawasanya Muhammad SAW tidak ada sebarang campur tangan dalam penyusunan Al-Quran, baik maknanya maupun susun katanya. Ia hanya disampaikan kepadanya, in huwa illa wahyu yuha. Diturunkan kepadanya. Ya. Itu adalah apa yang diakui oleh Al-Quran sendiri. Dan ini sebenarnya adalah ikrar, pengakuan. Seperti mana kata pengarang rahimahullahu ta'ala, ini sebenarnya adalah satu ikrar, pengakuan. Yakni Al-Quran sendiri mengaku bahawa ia bukan ciptaan Muhammad. Ia bukan susunan Muhammad SAW. Kalau tuan badan sendiri sudah mengaku, apakah masih perlu diperpanjangkan isu? Secara logiknya, secara warasnya, selesai masalah. Ya, kalau kita jumpa satu orang datang memandu sebuah kereta yang begitu mewah, yang begitu mahal, yang kita tahu dia orang yang bawa kereta ni dulu kita kenal dia bukan orang yang kaya, yang berkemampuan memiliki kereta yang begini mewah, yang begini mahal. Tiba-tiba dia datang kepada kita, dia terus habaq. Tak dan kita nak buka mulut tanya, dia habaq. Dia kata, ni kereta bos aku bawa kerja jadi driver. Bawa main sini. Dia duduk ada sini, dia main meeting kat kawasan sini. Adakah kita masih lagi perlu nak pergi siasat dan nak meragui kenyataan orang ini? Secara logik akalnya dah kawan kita sendiri habaq. Kan? Takkan tiba-tiba kita pula nak pergi kata, tak mungkin kot, hang beli kot. Dah kita sering kenal. Kata dia orang fakir, tak mampu. Bukan orang yang berada untuk membeli kereta yang begini mewah, yang harga ratusan ribu ringgit. Jadi, analogi ini cuba kita terapkan kepada situasi kita sekarang, Al-Quran dengan Nabi kita Muhammad SAW. Kita kenal Muhammad SAW lelaki ummi, tidak tahu baca, tidak tahu menulis, tidak pernah keluar daripada semenanjung tanah Arab, melainkan pada usia yang kecil itu pun sekali pergi ke Syam beberapa kali sahaja meniaga. Tidak pernah tinggal di sana, tidak pernah pergi belajar dengan siapa-siapa, tidak pernah masuk mana-mana institusi pendidikan. Ya. Membesar dalam kalangan kaumnya. Dia makan apa yang mereka makan, dia pakai apa yang mereka pakai, dia bercakap dengan bahasa yang mereka bercakap hari-hari. Tiba-tiba, dan dia bukan daripada kalangan ahli syair yang hebat dalam masyarakat ketika tersebut. Di zaman Nabi kita Muhammad SAW, baginda dikenali sebagai seorang yang amanah, seorang yang dipercayai. Ya. Tetapi dia tidak dikenali sebagai seorang cendekiawan, seorang ahli falsafah atau seorang ahli balaghah
yang mempunyai apa kita kata syair-syair yang digantung di Kaabah sebagai misalnya seperti syuara, ahli-ahli syair yang masyhur, yang terkenal. Bukan seorang yang setiap tahun pergi saban tahun pergi bertanding mendendangkan syair di Pasar Uqaz dan sebagainya. Tidak. Jadi kalau begitu tiba-tiba entah sebenar mana-mana orang yang tidak pernah bercakap bohong, seorang yang jujur, seorang yang diketahui tidak pernah mereka-reka cerita. Ya. Tiba-tiba dia datang bawa satu kitab yang susun bahasanya mengatasi segala ahli syair yang ada, mengatasi segala pakar-pakar bahasa Arab yang ada, mengatasi segala kehebatan teknologi pemikiran manusia yang ada, dari segi perundangan yang disyariatkan, dari segi hukum hakam yang diterapkan, dari segi berita-berita ghaib yang disampaikan. Dan tiba-tiba dia sendiri bagi tahu, kata bukan aku yang buat. Kitab ini diwahyukan kepadaku oleh Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Hakikatnya orang yang ada akal yang waras, fitrah yang sejahtera, kalau dia ada maklumat ini, cukup untuk akalnya membuat kesimpulan yang sangat logik bahawa Muhammad orang yang cakap benar. Dan dia bukan orang yang mampu menyusun ayat-ayat yang begini hebat, undang-undang yang begini hebat, nak bercerita kepada kita tentang perkhabaran-perkhabaran ghaib yang berlaku jauh lamanya. Bahkan ada cerita-cerita yang tidak terdapat dalam catatan sejarah manusia. Seperti Zulqarnain, Ashabul Kahf. Yang mana ini hanyalah cerita yang didengari oleh ahli kitab secara wahyu. Bukan penemuan orang boleh jumpa arkeologi, tiba-tiba jumpa gua Ashabul Kahf. Bukan. Benda ghaib. Ya. Jadi apabila dia menceritakan benda-benda ini, benda yang memang hanya dibawa sebelumnya oleh para anbiya, para nabi. Dan dia pula bukan nabi yang pertama datang. Sebelum dia telah banyak rasul-rasul dan nabi-nabi. Kita boleh bandingkan sifatnya dengan sifat rasul-rasul yang terdahulu. Isi ajarannya dengan isi ajaran rasul-rasul yang terdahulu. Hakikatnya kita dah tak perlu banyak cakap, tak perlu banyak bicara. Ini adalah ikrar, pengakuan yang tidak berhajat lagi kepada banyak panjang cerita. Sudah jelas kebenarannya sangat terang. Sebab itulah kedudukan Muhammad SAW sebagai Rasul, dalilnya cukup mudah difahami oleh semua orang yang berakal. Tidak perlu kepada pemikiran yang mendalam dan panjang. Ya. Baik profesor yang ada 100 PhD dengan orang yang duduk berseorangan di kaki gunung, tidak pernah mendapat sebarang didikan, ya, cukup dengan fitrah yang sejahtera, kalau diberikan kepadanya maklumat-maklumat ini, cukup. Ditanya kepada seorang badui yang tidak ada pendidikan, badui, ya, bagaimana kamu boleh yakin Muhammad itu Rasul? Dia kata, tidak ada sebarang perkara yang Muhammad suruh lalu akal kata alangkah baiknya kalau dia tak suruh. Dan tidak ada benda yang dia larang kemudian akal kata alangkah baiknya kalau ia tidak dilarang. Tidak ada. Apa yang dia suruh memang akal setuju 100%. Apa yang dia larang akal setuju 100%. Akal yang sejahtera, yang tidak ada kecenderungan syahwat. Subhanallah. So, orang layman, orang yang pemikiran dia cukup biasa, tak perlu kepada pengajian tinggi. Sebab itulah hakikatnya tidak ada uzur lagi
bagi sesiapa yang ingkar kenabian dan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan dia diberi pengetahuan yang pelbagai, diberi teknologi, pemikiran yang hebat, tapi tidak beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan telah sampai kepadanya hujah-hujah yang simple ini, maka memang layaklah untuk dia dikekalkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam neraka selama-lamanya. Subhanallah. Bahkan tidak logik. Kita tidak jumpa mana-mana orang yang menghasilkan satu karya yang begitu hebat, kemudian dia nak pergi mengaku kata karya itu adalah bukan dia yang buat. Kita tak pernah jumpa mana-mana ahli syair, penulis novel, artis yang melukis potret atau membuat karya-karya seni yang hebat, kemudian dia nak pergi kata, saya tak buat. Tidak dijumpai. Bahkan sebaliknya, mereka ni sanggup mengaku benda yang dia tak buat, dia buat. Jadi tidak logik. Ya. Kita yang kita jumpa dalam kehidupan realiti, driver mengaku jadi bos. Ya. Driver yang bawa kereta mahal kawan kita tadi, kebiasaannya payah kita nak jumpa masyarakat kita, dia main mengaku konyong-konyong kata, kereta ni bos aku punya. Biasanya dia akan act dulu, dia akan action dulu. Mana ada orang, ada benda yang begini hebat, begini mengagumkan, tiba-tiba dia dengan sukarela daripada awal lagi, dia main habaq kita, ni bukan saya punya, ni tuan saya punya. Mana nak pergi jumpa? Melainkan orang itu dikenali dengan amanah, dikenali dengan sebagai Al-Amin, yang tidak pernah berdusta, yang tidak pernah khianat. Kalau ini ciri-cirinya, sudah sangat cukup. Sebab itulah Nabi SAW ketika dia naik ke Bukit Safa, nak menegakkan hujah kenabiannya kepada orang Mekah, apa dia kata? Wahai qaumku, kalau aku kata di belakang bukit ini ada tentera yang akan datang menyerang kamu waktu pagi atau petang, percayakah kamu? Seluruh musyrikin Quraisy kata, kami tak pernah ada pengalaman sama sekali kamu bercakap bohong. 40 tahun kau hidup dengan kami. 40 tahun. Ya. Tak pernah sekali dalam apa jua muamalah terbukti dia pernah bercakap bohong. Ya. Terbukti dia khianat. Tidak ada. Seluruh orang Mekah percaya kepadanya. Dikenali. Ya. Jadi sebab itulah Heraklius sendiri kata, tak mungkin dia tak pernah bercakap bohong dengan manusia, tiba-tiba dia nak pergi bohong atas nama Tuhan. Subhanallah. Subhanallah. Jadi ini hujah yang pertama, statement yang dibawa oleh pengarang kita rahimahullahu ta'ala dalam dia hendak menegaskan bahawa hakikatnya sumber Al-Quran itu bukan daripada dalaman diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan ianya diwahyukan kepadanya adalah hakikat yang nyata, realiti yang jelas terbentang di hadapan akal yang sejahtera. Tidak perlu panjang-panjang cerita, tak perlu panjang-panjang pertikaian. Benda dah terang benderang. Seperti mana sabda Nabi SAW, taraktukum 'alal bayda'i lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Aku tinggalkan kamu di atas jalan landasan yang terang benderang. Malamnya sama terang dengan siangnya. Tidak ada yang melencong daripadanya kecuali dia binasa. Bukti kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu jelas, begitu terang kepada mana-mana jua manusia yang mahu menggunakan akal yang Tuhan beri kepadanya. Tapi apakan daya manusia itu yang berpaling tadah.
Allah Ta'ala kata, "Lau alimallahu fihim khairan la asma'ahum." Kalau Allah tahu dalam diri mereka ada kesungguhan mencari kebenaran, Allah pasti akan memberikan mereka pendengaran untuk mendengar dengan terbuka. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak mentadabbur, berfikir dalam tentang Quran? Ataukah pada hati mereka sudah ada kunci yang mengunci pintu hati? Allahul Musta'an. Allahul Musta'an. Jadi, poin yang pertama, statement yang dibina oleh pengarang ialah bukti kebenaran Al-Quran itu adalah wahyu adalah jelas. Yang hakikatnya tidak perlu dipanjang bicara. Melainkan kerana manusia itu ciri-ciri mereka suka menyanggah, suka berbalah, suka bertikai dengan Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah al-afiyah. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, syubhatun tahiku fi sadri jahilin wal jawab 'alaiha. Syubhah yang bersarang di dada orang yang jahil dan jawab. Setelah mana datang bukti yang jelas, tidak ada lagi syubhah melainkan pada manusia yang ignorance, yang jahil. Orang yang cerdik, yang bijak, yang menggunakan panca indera yang Tuhan beri kepadanya, tidak akan datang lagi syubhat ini padanya. Yang datang syubhat ini kepada وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. Ini yang masalah. Yang nak jadi ahli neraka ini ada akal tak guna, ada telinga tak dengar, mata tak melihat. Ulaika kal an'ami bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Mereka yang lalai, tidak menggunakan panca indera yang Tuhan beri kepada mereka. Ini masalah. Ini masalah. Ghafil, jahil, mu'rid, lalai, cuai. Jahil yang berpunca daripada kelekaan dan kecuaian diri sendiri dalam meneliti hujjah. Hujjah yang sangat simple. Ya. Hujjah yang sangat simple bagi mereka yang menggunakan segala alat yang Tuhan Azza wa Jalla beri kepadanya. Walaupun kita tak menafikan isu nubuah, kenabian, ketuhanan ini isu yang besar, persoalan kewujudan, soal wujud. Dan disebabkan dia adalah as'ilatul wujud, persoalan kewujudan, questions of existence, yang mana mesti dijawab, yang mana manusia itu tidak mungkin boleh hidup dan menjalani kehidupan yang sejahtera di atas muka bumi ini sebelum dia menjawab persoalan-persoalan ini. Maka secara logiknya, manusia sebagai hayawanun natiqun, logical animal, sepatutnya sudah memikirkan benda ini lebih awal lagi. Tetapi kenapa datang syubhat? Jahil. Jahil yang macam mana? Jahil kerana diri sendiri leka, lalai dan cuai. Walau annana iftaradnahu iftiradan lima arafna lahu ta'lilan ma'qulan wala syubahin ma'qul. Kalaulah kita cuba nak buat andaian, anggaran, syubhah, kalau kita secara akal yang sejahtera, cuba nak buat anggaran, ada syubhah terhadap ketulusan pengakuan bahawa Quran ini bukan ciptaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya dia wahyu daripada Allah. Wallahil azim, kata pengarang kita di sini,
lama arafna lahu ta'rifan ta'lilan ma'qulan wala syubhin ma'qul. Kita tak mungkin boleh dapat akal yang sejahtera kalau dia cuba nak buat anggaran kod celah mana boleh mai keraguan, any doubt. Akal yang sejahtera tak boleh nak capai, tak boleh nak fikir, tak boleh nak buat andaian pun. Hakikatnya Allahumma illa syai'an wahidan qad yahiku fi sadril jahil, kecuali satu yang mungkin berlega pada diri orang yang jahil. Tapi kalau kita pindah dalam situasi orang yang jahil, orang yang cuai, lalai dan leka daripada mensyukuri nikmat panca indera yang Tuhan bagi, tak guna akal dia dengan cara yang betul, mungkin ada. Kita dapat satu. وهو أن يكون هذا الزعيم قد رأى أن في نسبته القرآن إلى الوحي الإلهي ما يعينه على استصلاح الناس باستيجاب طاعته عليهم ونفاذ أمره فيهم، لأن تلك النسبة تجعل لقوله من الحرمة والتعظيم ما لا يكون له لو نسبه إلى نفسه. Iaitu kemungkinan akan ada satu mangkuk ayun. Jahil ni kita terjemah mangkuk ayun lah, senang. Kemungkinan akan ada satu mangkuk ayun yang pergi kata, oh yalah, Muhammad sengaja mengaku kata Quran ni bukan dia buat, sebab dengan cara itu bila dia kata Quran ni wahyu daripada Tuhan, orang akan ikut dan orang akan dengar cakap dia. Tujuan dakwaan ini atau pengakuan ini dibuat supaya orang percaya dan orang ikut apa yang dia cakap. Orang patuh kepada suruhan dan larangannya. Itu syubhat. Jadi dengan dia sandarkan Quran ini sebagai kalamullah, maka Quran akan mendapat kedudukan sambutan yang luar biasa. Okey. Adakah syubhat ini sesuai dan logik? Kita tengok apa dia kata. وَهَذَا قِيَاسٌ فَاسِدٌ فِي ذَاتِهِ فَاسِدٌ فِي أَسَاسِهِ. Hakikatnya analogi ini adalah rosak. Bahkan dia adalah safsatah. Dia adalah falasi pada zatnya dan pada asasnya. Falasi dari dua segi. Logik itu, analogi itu sendiri falasi, dan tapak yang dia bina di atasnya analogi tersebut juga falasi. Dia adalah falasi yang dibina di atas falasi. Subhanallah. Mari kita lihat kenapa. Amma innahu fasidun fi dhatihi فلأن صاحب هذا القرآن قد صدر عنه الكلام المنسوب إلى نفسه والكلام المنسوب إلى الله تعالى، فلم تكن نسبته ما نسبه إلى نفسه بناقصة من لزوم طاعته شيئا، ولا نسبة ما نسبه إلى ربه بزائدة فيها شيئا، بل استوجب على الناس طاعته فيهما على السواء، فكانت حرمتها في النفوس على سواء، وكانت طاعته من طاعة الله ومعصيته من معصية الله، فهلا جعل كل أقواله من كلام الله تعالى لو كان الأمر كما يهجس به ذلك الوهم. Falasinya di sini kerana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adakah semua yang dia cakap dia kata ni Tuhan kata? Tidak. Kita dapati selain daripada Al-Quran, kita ada As-Sunnah yang merupakan aqwalun wa af'alun wa taqrirun mansubatun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn
apa yang disandarkan kepada Nabi secara langsung daripada perkataannya, perbuatannya, ikrarnya. Jadi, dan kita dapati apa yang baginda sallallahu alaihi wasallam cakap sendiri tidak pernah mengurangkan kehebatan kedudukan baginda. Bahkan ucapan baginda dilazimkan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ala innama harrama Rasulullah kama harrama Allah. Apa yang Rasulullah larang sama macam Allah larang. Nabi bagi tahu. Dia habaq pula. Kata, apa yang aku cakap directly daripada aku, sama macam apa yang Tuhan habaq dekat aku, kamu kena taat. Man ata'ani faqad ata'a Allah. Wa man asani faqad asa Allah. Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qalu ya Rasulullah, wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Dia habaq pula. Siapa tak dengar cakap dia, siapa derhaka dengan dia, masuk neraka. Allahu akbar. Al-Quran sendiri bagi tahu kepada kita, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Al-Quran sendiri kata, kamu kena menyerah diri bulat-bulat kepada keputusan hukuman yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapkan. Kalau tidak, kamu tak beriman. Allahu akbar kabira. Jadi falasi. Kerana kalau dakwaan dia tadi, Muhammad mengaku Quran ini daripada Allah supaya orang dengar cakap dia, apa makna tiba-tiba dia sendiri mengaku kata yang ni aku sendiri cakap, yang ni Quran. Dia bezakan dua benda tersebut. Dan kita dapati apa yang dia sendiri cakap, walaupun dia tak nisbahkan kepada Allah, tetap ditaati oleh pengikutnya. Ya? Tidak ada sahabat yang nak tunggu dulu. Tunggu Ustaz, Nabi cakap ni dia nak nisbah kepada Quran ke kepada diri dia sendiri? Kalau Quran kita ikut, kalau bukan, tidak. Ya? Seorang sahabat datang dalam keadaan rambut dia panjang, kurang terurus. Tiba-tiba Nabi kata, Zubab, lalat. Dia terperasan kata Nabi kata dekat dia. Macam Nabi tak suka rambut dia. Dia terus lari, tak cakap banyak. Terus pergi gunting rambut. Lepas tu dia mai kat jumpa Nabi. Nabi kata, sebenarnya aku cakap benda lain. Aku cakap lalat tu dekat benda lain. Nabi nampak lalat mungkin. Tapi apa yang kamu buat ni elok. Subhanallah. Sahabat tengah duk bagi kahwin kurma. Kat kurma dia ada kurma jantan dengan kurma betina. Kurma jantan keluar bunga, kurma betina berbuah. Jadi biasanya mereka akan ambil the bunga kurma jantan, pergi tepuk dekat bunga kurma betina supaya buah tu jadi elok, cantik, tak berharap kepada angin sahaja. Tiba-tiba Nabi tegur, Nabi kata kalau hampa tak buat benda ni pun tak apa, maksudnya dia tetap akan berbuah. Mereka dengar Nabi cakap macam tu, turun terus daripada pokok, tidak cakap apa, tinggal semua. Tiba-tiba tahun tu kurma tak berapa nak menjadi, tak seelok seperti tahun sebelumnya. Nabi tanya pasal apa kurma tahun ni tak berapa nak elok. Dia berkata, ya Rasulullah, kamu cakap gini-gini, kami selalu buat gini-gini. Nabi kata, aku tidak melarang. Nabi hanya bagi tahu. Nabi sebenarnya nak tahu kenapa kena buat macam itu. Nabi kata, apa yang aku suruh, aku bagi tahu kepada kamu daripada urusan agama, maka ikutlah. Adapun urusan dunia, fa antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu urusan keduniaan kamu. Yang ni selok-belok perincian cara hidup kita di dunia ini, yang dalam ruang rangka yang harus, itu kita boleh
pilih, dia panggil al-masalih al-mursalah. Maslahah yang dilepaskan kepada kita untuk fikirkan cara yang sesuai untuk kita buat. Tapi syarak ada dia punya garis panduan dia. Makna kata, apa hak Nabi suruh, tak pernah berkurangan pun pada diri para sahabatnya, pengikutnya, walaupun dia tak sandar kepada Allah Ta'ala. So, analogi yang syubhat yang datang tadi, falasi. Tak ada asas. Tak betul pada dirinya sendiri. Ya? Kalau syubhat itu mungkin boleh berlaku kalau semua perkataan dia sandar kepada diri dia. Itu mungkin. Pernah tak kita pergi mana-mana Tok Nujum, Tok Bomo, tukang sihir? Dia tilik, dia habaq kita. Hak ni yang saya tilik. Yang ni saya punya pendapat peribadi. Ada pernah dengar Tok Bomo cakap macam tu. Mana kita jumpa tukang tilik yang mendakwa ilmu ghaib, dia nak pergi dakwa kata ada benda yang dia habaq itu adalah pandangan peribadi dia. Tak ada. Semua dia akan habaq, dia dapat perkhabaran ghaib. Nabi palsu, tengok Musailimah Al-Kadzab. Ada Musailimah buat macam Nabi, ini wahyu, ini hadis. Tak ada. Semua dia kata wahyu. Pasal dia nak cari pengikut dengan cara tersebut. Pernah kita jumpa mana-mana penglipu lara, bila dia buat cerita palsu, cerita dongeng, yang dia sendiri reka, yang dia sendiri mengarut, dia kata ni saya reka sendiri. Tak ada. Dia akan habaq lah. Ni dalam kitab. Ada dalam kitab. Ulama' kata. Ulama' mana? Padahal maksud dia sendiri lah. Dia takkan berani. Kalau dia habaq ni saya sendiri, siapa nak ikut dia? Betul tak? Kan? Jadi syubhat yang datang itu yang tidak masuk akal, tidak logik dari zatnya sendiri. Kerana tak kena dengan realiti. Itu yang pertama. Yang kedua, wa amma fasadu hadzal qiyas min asasih. Adapun rosaknya syubhat ini dari sudut asas tapak yang ia dibina di atasnya, punca. Macam mana syubhat ini boleh datang? Syubhat ni dibina atas apa? Atas satu lagi analogi yang rosak. Apa dia? فَلِأَنَّهُ مَبْنِيٌ عَلَى افتراض باطل وهو تجويز أن يكون هذا الزعيم من أولئك الذين لا يأبون في الوصول إلى غاية إصلاحية أن يعبروا إليها على قنطرة من الكذب والتنويه وذلك أمر يأباه علينا الواقع التاريخي كل الإباء. Asas ini dibina di atas sangkaan anggaran menganggap bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pribadinya seperti pribadi pemimpin-pemimpin manusia yang lain. Yang tidak heran dan tidak kisah dalam rangka dia nak melaksanakan agenda reformasinya menggunakan pelbagai dusta dan bohong. Kita jangan ingat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ahli politik yang bertanding dalam pilihan raya. Yang sanggup mengarang manifesto berjilid-jilid untuk menang pilihan raya, kemudian dia tak kisah lepas itu apa nak jadi. Yang penting menang ya. Lepas menang kita putar kok lain pula. Bukan macam itu. Nabi Muhammad bukan macam kita, didik anak kita kadang-kadang dengan umpan palsu. Janji nak buat itu, nak buat ini. Bahkan Nabi larang. Dia dalam ajaran dia, itu pun dilarang. Subhanallah. Dalam ajaran Muhammad SAW ini jangan kata nak menipu manusia. Umpan haiwan dengan bekas makanan kosong pun dianggap tercela.
Subhanallah. Subhanallah. Sampai terakhir itu ajaran dia yang dia bawa syariat Nabi Muhammad ini dengan bohong sangat bermusuhan, begitu tebal. Akhlak yang paling bermusuhan dengan akhlak Islam ialah dusta, bohong dan khianat. Sebab itu Nabi kata, ayatul munafiq thalath. Tanda orang berpura-pura Islam itu 3. Idza haddatha kadzab. Bila bercakap dia bohong. Wa idza tumina khan. Bila diberi amanah dia khianat. Wa idza khasama fajar. Dan bila dia bertekak, dia akan guna taktik-taktik yang jahat untuk menang hujah. Nabi jadikan ini 3 tanda. Menunjukkan ajaran dia, agama dia sangat anti dengan 3 perangai ini. Subhanallah. Jadi kita tak boleh anggap Nabi SAW orang yang datang berkempen atas dasar logik, tujuan menghalalkan cara. Tidak ada istilah ini dalam ajaran dia. Bahkan dia datang untuk menentang perkara ini. Maka asas yang dibina di atasnya syubhat ini, asas yang batil. Kerana menyamakan perkara yang tak sama. Dibina di atas menyamakan Nabi kita Muhammad SAW kepribadiannya dengan kepribadian manusia yang lain yang sanggup berbohong dalam rangka untuk mencapai matlamat yang dia anggap sebagai murni atau baik. Dalam ajaran Nabi tidak ada. Ya. Dan perkara ini dienggani oleh realiti sejarah dengan segala bentuk keengganan. Kerana barang siapa fa inna man tatabba'a siratahu syarifah fi harakatihi wa sakanatihi wa ibaratihi wa isharatihi wa fi ridahu wa ghadabihi fi khalwatihi wa jalwatihi لا يشك في أنه كان أبعد الناس عن المداجات والمواربة وأن سره وعلانيته كان سواء في دقة الصدق وصرامة الحق في جليل الشؤون وحقيرها وأن ذلك كان أخص شمائله وأظهر صفاته قبل النبوة وبعدها كما شهد ويشهد به أصدقاؤه وأعداؤه إلى يومنا هذا قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. Barang siapa yang menelusuri sejarah hidupnya yang mulia pada pergerakannya, diamnya, tutur katanya, isyaratnya, redanya, dalam keadaan dia reda, dalam keadaan dia marah, dalam keadaan dia bersendiri bersama dengan khalayak ramai, tidak akan syak lagi bahawa baginda Nabi SAW orang yang paling jauh daripada sebarang sikap bermuka-muka dan menipu. Jauh sekali. Dan bahawa rahsianya dan apa yang dia dedahkan kepada orang sama. Tidak ada beza. Dia bukan talam 2 muka. Bahkan baginda mencela, sangat-sangat mencela Zul Wajhain. Orang yang ada 2 wajah. Bermuka-muka ni adalah sifat munafiqin. Ya. Dan bahawa ciri-ciri Nabi kita yang paling jelas sebelum kenabian bahkan dan selepas kenabian ialah dia adalah seorang al-amin, as-sadiq, al-masduq. Ini ciri-ciri yang paling jelas. Sifatnya yang paling dikenali ialah al-amin. Al-amin bukan sahaja benar, al-amin ini yang dipercayai.
Bukan sahaja pada apa yang dia cakap, tapi apa yang dia buat. Inilah Al-Amin. Ya? Al-Amin ni orang yang kita rasa aman dan senang untuk kita lepas dekat dia apa saja. Dia habaq dekat kita satu benda, kita rasa aman untuk percaya. Walaupun kita tak tengok depan mata kita, walaupun dia tak bagi bukti apa. Cukup dengan dia habaq, kita rasa tenang untuk percaya. Kalau dia buat apa-apa, satu keputusan, dia suruh kita buat. Walaupun kita tak faham kenapa dia suruh buat macam tu, apa alasan dia, dia tak habaq, kita rasa tenang dan suka untuk buat. Walaupun kita tak faham kenapa kena buat macam tu. Tu Al-Amin. Sebab dia Rasul. Tuhan akan jadikan dia Rasul. Maka itu sifatnya sebelum dia jadi Nabi. Orang rasa tenang, rasa percaya, rasa aman, sejahtera dengan apa pun yang dia habaq, dengan apa pun yang dia suruh, dengan apa pun yang dia larang. Kalau begini sifatnya, tak mungkin dia ni nak pergi cakap bohong. Tak mungkin. Tak mungkin. Ya? Dan perkara ini telah diakui dan terus diakui oleh kawan dan lawan dahulu dan kini. Macam kita dah sebut, ya, bila Heraklius kata tak mungkin dia nak pergi tak pernah bohong dengan manusia, tiba-tiba dia nak pergi dusta atas nama Tuhan. Tak mungkin. Tak masuk akal, tak logik. Orang yang berdusta atas nama Tuhan, confirm sesama manusia dia lebih banyak cakap bohong. Bahkan sebelum dia sampai ke tahap nak berbohong atas nama Tuhan, dia dah banyak bohong dengan makhluk. Nas'alullah al-afiyah. Nas'alullah al-afiyah. Ya. Sebab itu Allah Ta'ala berfirman dalam surah Yunus ayat 16 dan seterusnya, "Qul law syaa Allahu ma talawtuhu 'alaikum wala adrakum bih." Katakanlah olehmu wahai Muhammad, kalau Allah Ta'ala kehendaki, tentulah aku tidak akan bacakan Al-Quran ini kepada kamu dan aku tidak akan bagi tahu kepada kamu. Faqad labithtum fikum umuran min qablih. Aku dah hidup berapa lama, seumur hidup dengan kamu. Seumur hidup 40 tahun lamanya. Dah 40 tahun aku duduk dengan hampa. Tak pernah aku cakap benda-benda macam ini. Dan kamu tahu aku bukan orang yang cakap bohong. Ya, dan kamu tahu aku bukan orang yang nak boleh buat cerita-cerita yang macam ini, cerita pasal benda ghaib, cerita pasal umat-umat terdahulu. Bukan dia. Subhanallah. Afala taqilun? Apakah kamu tidak berakal? Kalau kamu guna akal kamu guna otak yang Tuhan bagi, jantung perasaan yang Tuhan bagi, kamu tahu bahawa aku cakap betul. Tidak cakap bohong. Logik. Kita kata benda yang cukup logik. Ya? Benda yang sangat jelas. Benda yang menunjukkan bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat dipercayai. Dan kemudiannya pengarang rahimahullahu ta'ala akan bawakan kepada kita beberapa contoh daripada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan bagaimana ciri pada sudut yang menunjukkan baginda ni orang yang amanah, yang tak mungkin dia boleh bercakap bohong. Walaupun benda tu telah diketahui secara mutawatir, tapi pengarang akan bawakan juga kepada kita beberapa contoh mawaqif ataupun stesen-stesen, perhentian-perhentian dalam perjalanan sirah Nabi SAW yang akan menampakkan lebih jelas lagi kepada kita beberapa contoh yang mana sebenarnya sirah Nabi daripada dia dalam kandungan mak dia sampailah dia masuk ke liang lahat, semuanya adalah dalil kebenaran dia. Sirah Nabi itu daripada dia lahir sampailah dia wafat, semuanya berbicara
dengan lisanul hal bahawa dia adalah seorang nabi yang benar, rasul yang benar. Ya. Jadi kita bercukupan sekadar itu dulu untuk pertemuan kita pada hari ini. InsyaAllah kita sambung pada minggu hadapan. Kerana memandangkan kelas ini akan berterusan setiap minggu, tidak ada lagi selang-selang. Alhamdulillah, kita akan continue, maksudnya setiap minggu akan ada kelas ini. Dan tidak ada lagi macam minggu ni ada, minggu depan tak ada, ada balik, tidak ada. Bahkan kelas ini akan ada 4 minggu, maksudnya 4 kali dalam sebulan. Setiap minggu akan ada kelas ini insya-Allah taala. Jadi kita bersyukur sekali dulu. Kalau ada soalan boleh letakkan sekarang, kalau tak ada kita tangguhkan majlis. Masalah takdir ini telah kita bahaskan pada kelas yang khusus berkenaan dengan takdir. Jadi kalau nak cerita pasal takdir, soalan ini bukannya boleh dijawab dengan macam itu, dia perlukan pengajian takdir daripada awal sampai habis. Maka kena rujuk balik kelas-kelas kita yang khusus berkenaan dengan akidah yang telah kita bincangkan tentang takdir, dan boleh juga ikuti kelas pengajian yang masih lagi sedang berlangsung sekarang ini di YouTube Darul Al-Hazm, syarah kita Aqidah Al-Wasitiyah. Kita masih lagi belum habis perbincangan tentang takdir. Dan kalau rujuk di daurah ilmiah, page daurah ilmiah yang dikelolakan oleh sejumlah student ataupun alumni UIA, kita juga baru sahaja pada penghujung tahun lepas, kita baru sahaja selesai mengadakan daurah perbincangan khusus berkenaan dengan takdir. So untuk menjawab persoalan ini dia perlukan kepada pengajian, bukannya penerangan yang ringkas. Sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.